Semua sihat. Alhamdulillah. Syukran. Allah Rabbi. Kita sampai ke muka surat itu 74 ya. 74. Dia bermula daripada 73 tu. Selepas Nabi SAW tengok malaikat yang pernah datang kepadanya di Gua Hira, berada duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi, maka timbullah perasaan gerun dan takutku terhadapnya. Kemudian terus aku pulang ke rumah dan berkata, selimutkan daku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, hingga kepada firman-Nya, warrujza fahjur, sebanyak 5 ayat. Selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi' kepada Yahya. Hilal bin Raddad pula merupakan mutabi' kepada Uqail daripada Zuhri. Yunus dan Ma'mar di dalam riwayat mereka menyebutkan bawadiruhu di tempat fuaduhu. Nah, itulah hadis yang keempat, penghujung hadis yang keempat yang kita bincangkan baru ni, dan belum sempat dihabiskan. Jadi peristiwa turunnya ayat, beberapa ayat surah Al-Muddathir, dia ada kaitan dengan cerita ni lah. Itulah latar belakangnya. Ya ayyuhal muddathir. Di situ kita tak apa, kita tengok nota 46 muka surat 75. Muka surat 75 nota 46. Jadi Imam Bukhari biasalah, dia kalau kemukakan ayat-ayat, dalil-dalil daripada Al-Quran, biasa dia ringkas, dia sebut ringkas. Satu ayat kadang-kadang dia sebut, atau dia sebut permulaannya sahaja. Yang di belakang tu dia tak sebut dah. Jadi sebab sebenarnya dalam masyarakat Islam dahulu, orang-orang yang menghafal Al-Quran ini umum sangat. Sebut saja kepala saja, permulaan saja tahu dah hujung dia tu macam mana. Begitulah. Lebih-lebih lagi orang-orang yang pengajiannya sampai ke peringkat ini, sampai ke peringkat kemuncak ilmu hadis tu, kira-kiranya mereka sudah mahir sangat dengan Quran. Jadi sudah menjadi kebiasaan Imam Bukhari, dia sebut sikit-sikit, isyarat begitu je. Sama juga dengan di sini. Jadi nota 46, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah itu selengkapnya bersama terjemahannya adalah seperti di bawah ini. Ini sepenuhnya yang diturunkan pada masa itu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu maka agungkanlah dia, dan pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Itulah ayat pertama, ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Muddathir. Surah itu pun namanya diambil daripada ayat pertama, ayat pertamanya tadilah, ya ayyuhal muddathir. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Khazin
Saya berikan nama dia sebenar dengan nisabnya. Macam malam tadi kan kita sebut nisab, nisbah dia. Semua tarikh wafat, tarikh mati, meninggal, semua ada di situ. Ini semua ni ahli-ahli tafsir, ahli-ahli tafsir, pakar-pakar tafsir. Berkata ijma' ulama tentang orang yang berselimut, yang dikhitab, yang dihadap cakap, atau ditujukan percakapannya oleh Allah di dalam ayat 1 surah Al-Muddathir itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma', semua kata begitu. Al-Muddathir yang berselimut itu siapa yang berkenaan ni? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat, ijma'. Latar belakang yang membawa kepada Allah memanggil Rasulnya dengan seruan wahai orang yang berselimut ialah peristiwa yang dikemukakan oleh hadis Jabir di atas. Jadi yang kita hadis yang keempat ni, hadis Jabir ni, itulah menggambarkan latar belakang kepada turunnya beberapa ayat di permulaan surah Al-Muddathir ini. Jadi dari segi tafsirnya luaslah, panjanglah. Seperti kita maklumkan tafsir-tafsir ni ada yang pendek, nota-nota gitu saja, nota kaki gitu. Ada yang panjang sampai puluh-puluh jilid. Jadi semuanya nak bincangkan tentang keluasan makna yang terdapat di dalam kalam Allah itu. Jadi latar belakang berselimut itu, keadaan tadi itulah, bila balik tu dia suruh berselimut. Ketika itulah turun ayat ini. Mana di peringkat awal lagi lah. Jadi bermakna ayat Al-Muddathir itu bila Rasulullah dah balik dalam selimut tu ayat tu turun. Ya, ya, begitulah. Dan wahyu tu turun macam yang dalam selimut tu kan isteri dia ada masa tu. Ya. Jadi yang turun tu macam mana Ustaz boleh terangkan? Adakah malaikat tu menjelma ke macam mana? Dia tidak semestinya. Banyak kan bentuk-bentuk sebelum ni kan kita sudah bincang. Cara penyampaian wahyu tu banyak, ada banyak cara kan. Salah satunya dengan malaikat tak datang. Dia ilqa fil qalb. Mana Tuhan masuk ke dalam hati. Ini direct lah. Direct. Begitulah. Dengan cara mimpi pun salah satu. Itu salah satulah. Dulu kan kita sudah sebut ada beberapa cara tu. Jadi maknanya ini perintah pertama untuk buat kerja. Yang sebelum itu pengisian dulu. Iqra' tu kan 5 ayat itu pengisian untuk masuknya kenabian, kerasulan itu, kesedaran, kemampuan itu. Ini perintah yang mula-mula. Perintah yang mula-mula untuk buat kerja lah kira-kiranya. Jadi tidak boleh terus berselimut begitu, tetapi kena bangun. Bangun untuk buat apa? Untuk inzar. Inzar, yakni bagi ancaman, peringatan kepada orang ramai, kepada masyarakat. Yang nak disampaikan secara umumnya kepada manusia ini sama ada tabsyir dalam bentuk berita gembira. Tetapi permulaan ni kita tengok bukan dalam bentuk berita gembira, tapi dalam bentuk ancaman, berita buruk, peringatan kepada berita buruk, cerita buruk, keadaan buruk. Jadi kalau tidak ikut agama, ini akibatnya. Jadi peranan inzar, dia ada dua, tabsyir dan inzar. Jadi di sini perintah supaya memberi peringatan, ancaman. Sebab manusia ni kalau dia sedar, dia tu terancam, dia akan tak dapat tidur. Dia tak dapat tidur. Tapi kalau bagi berita gembira, boleh jadi dia semakin leka lagi. Semakin leka lagi. Begitu keadaan manusia ni. Tapi kalau dalam bentuk ancaman dan peringatan bahaya, dia lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Sama juga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, disebutkan tentang orang-orang alim, orang-orang yang mendalami ilmu ni, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah. Semua orang-orang mukmin itu tidaklah wajib, tidaklah mesti keluar berperang semuanya.
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Cuba kita perhati ayat tu. Hendaklah ada, semestinya ada satu golongan dalam masyarakat Islam ini yang mendalami ilmu, liyatafaqahu fid din. Makna kedudukan orang ni kalau pergi perang tu wajib, jadi tidak wajib. Sebab dia buat kerja ni, mendalami ilmu ni, kerja yang sama hebatnya, sama beratnya dengan berjihad. Jadi menuntut ilmu bukan fardu ain di sini. Tafaqquh maksudnya mendalami ilmu, bukan fardu ain, lebih daripada fardu ain lagi. Dia kena ada satu golongan yang macam tu. Dan ini dikecualikan, tidak wajib ke atas dia perang kalau dalam keadaan wajib pun. Sebab apa? Nak menceritakan ilmu itu sangat penting dalam masyarakat Islam. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Apa tujuannya belajar? Sama juga inzar, dia sebut di situ, waliyunziru qaumahum, supaya mereka dapat memberi peringatan, ancaman bila mereka pulang kepada kaum ataupun kumpulan masyarakat masing-masing itu. Dia dapat bagi peringatan dan mereka sentiasa berwaspada, berhati-hati. Jadi peranan ilmu dan inzar bagi peringatan, ancaman ini sangat penting. Itulah salah satu tujuan belajar mendalami ilmu itu. Sebab kalau kita leka kan, banyak perkara lah kita terlepas. Kita diambil kesempatan oleh orang-orang yang jahat untuk menganiaya kita, untuk menghukum kita, menjajah kita dan sebagainya. Itulah peluang. Jadi itu sebab dia sebut inzar. Dalam ayat itu pun inzar juga. Jadi jangan kita kata kenapa sentiasa menakut-nakutkan. Tidak, memang Allah SWT nak begitu. Manusia ni kalau dia takut, lain hidupnya, cara hidupnya lain. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu seperti itulah secara ringkasnya. Kita tidak nak panjangkan, secara ringkasnya nanti insya-Allah bila dalam bab tafsir nanti dia ada ini khusus perbincangannya. Selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Jadi sebelum itu macam yang dikatakan zaman fatratul wahyi, zaman terputusnya, tempoh terputusnya wahyu beberapa ketika. Seperti kita maklum, selepas turun Iqra tu kan dia berhenti. Situ ada khilaf, ada yang kata selama ni, ada yang kata selama ni. Sudah kita bincangkan itu. Lepas tu turun ini. Lepasnya ini berterusanlah turun. Tidak kata jaraknya itu jauh. Jaraknya tidak jauh. Selepas ini. Tapi yang Iqra dan Nabi Selimut tu pada satu hari yang sama, bukan dia balik terus Selimut? Tak, lain. Pada ketika mula-mula tu tak ada, tak turun lagi. Ini selimut yang kedua ni. Okay. Cerita yang kedua. Okey. Jadi kita selepas itu habis dah hadis tu, Imam Bukhari cerita tentang mutaba'ah. Ini kita mesti kena faham lah. Apa itu mutaba'ah, apa itu syawahid. Ini istilah-istilah hadis dan penggunaan yang biasa, umum digunakan oleh pengarang-pengarang kitab hadis. Jadi kena tahulah istilah-istilah ni. Oleh kerana kita ni belajar Bukhari yang lengkap, yang sepenuhnya, sama seperti malam tadi juga, iaitu Tirmizi yang sepenuhnya, bukan ringkasan. Jadi kita kena bincanglah, kalau tidak apa maksud ni? Apa maksud? Kalau dalam ringkasan Sahih Bukhari dia tak ada semua ni. Ni kan macam Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi', ini buat. Tak ada lah. Dia hanya ada hadis saja, hadis tadi saja. Setakat selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan, itu saja. Tapi kitab Bukhari yang kita pakai ini ialah yang sepenuhnya. Jadi semua ni ada. Semua ni ada, dia ada faedah dia yang tersendiri. Di situ menampakkan kemahiran dan kepakaran seseorang tokoh hadis itu. Terutamanya kalau kita tengok Bukhari ini, dia ada maksud di sebalik ini. Dan riwayat yang dikemukakan secara mutaba'ah, ini orang panggil kan Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi'.
dia daripada mutaba'ah. Kalau dari segi makna zahirnya, pengikut, penyokong gitu saja. Tapi kita tak akan faham juga kalau terjemah begitu. Sebab ini istilah mutabi' kepada Yahya. Hilal bin Raddad pula merupakan mutabi' kepada Uqail daripada Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar dalam riwayat tak apa. Itu mutabi' itu apa? Apa faedahnya? Dan ini pun termasuk dalam riwayat juga. Tapi disebut riwayat secara mutaba'ah, bukan riwayat Bukhari secara tahdits atau secara musnad. Bukan. Yang sebelum ni kan sanad dia lengkap, cukup. Ini tak ada, dia sebut begitu saja sebagai penyokong. Jadi kedudukannya kalau yang macam ni dalam Bukhari ni, dia ada macam-macam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari secara mutaba'ah, ataupun Imam Bukhari mengambil daripada seseorang perawi itu hadis sebagai dia tu mutabi'. Kalau macam tu, dia tidak termasuk dalam yang dikatakan Bukhari itu lebih syarat dia tinggi, ni tak termasuk. Riwayat ni kira-kiranya lebih rendah. Ataupun riwayat itu sama tinggi juga, cuma dia nak menguatkan. Ataupun riwayat itu bukan sekadar rendah, tidak menepati syarat dia, kadang-kadang dhaif. Dia nak mengisyaratkan perawi yang dijadikan sebagai mutabi' itu sebenarnya perawi yang tidak cukup syarat-syaratnya. Jadi saya kemukakan dia ni sebab sampingan saja. Sampingan saja, bukan sebagai usul. Disebut usul maknanya riwayat yang dikemukakan dengan lengkap isnadnya itu. Haddatsana lengkap. Itulah yang dikatakan Sahih Bukhari yang tinggi ni, yang tu. Macam Imam Bukhari terima juga hadis daripada Ibnu Ishaq. Terima. Orang kata ada dalam Bukhari. Ada macam mana? Itu yang kita nak tahu. Ada tu tahulah. Ada macam mana? Dia terima daripada Ibnu Ishaq sebagai mutabi' sahaja. Mana riwayat tu riwayat mutaba'ah sahaja. Riwayat mutaba'ah ni tidak sama. Maknanya pengiktirafan dia terhadap Ibnu Ishaq itu tidak sama dengan perawi-perawi lain. Itu kena faham. Kadang-kadang orang dia ingat ada saja. Dia tengok ini pun perawi Bukhari juga. Perawi utama ke perawi mutabi'? Itu kena tahu. Kalau dalam ni misalnya dia kata taba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih. Bila kata taba'ahu tu, dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Itulah yang ramai orang tak faham. Yang tak belajar, dia tak faham benda-benda macam tu. Dia kira ada dalam Bukhari semuanya sama. Sama juga yang Bukhari kemukakan secara ta'liq. Secara ta'liq dalam tajuk-tajuk bab itu dia kemukakan secara ta'liq. Begitu juga. Itu tak termasuk dalam yang dikatakan Bukhari, hadis Bukhari yang tinggi itu. Tidak, tak termasuk. Baik, nota 47 di situ. Di sini Imam Bukhari buat kali pertama mengguna pakai satu kaedah dan istilah ilmu hadis yang terkenal, iaitu mutaba'ah dan mutabi'. Ini kali pertama dia pakai, dia guna. Jadi terlebih dahulu akan datang banyak lagi. Sebelum sampai yang lain-lain tu kita kena faham dulu ini. Secara tidak langsung beliau hendak mengajar para pembaca dan pelajar kitab sahihnya agar memahami dengan baik kaedah dan istilah itu. Kata beliau, taba'ahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Salih. Maksudnya Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi dan Abu Salih telah menjadi mutabi' atau mereka berdua merupakan mutabi' kepadanya, yakni kepada Yahya bin Bukair, perawi yang dikemukakan sebagai perawi utama ataupun dalam usulnya, dalam riwayat usulnya. Ini kan kalau kita perhati, ini muka surat mula-mula 71 ni, Ibnu Syihab. Sebelum Ibnu Syihab tu kita sudah bincang dah kan. Wa bihi qala, bawah tu 71 dalam nota tu Yahya bin Bukair. Imam Bukhari ambil daripada Yahya bin Bukair, dia ambil daripada Laith, dia ambil daripada Uqail. Jadi Yahya bin Bukair. Jadi Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih yang menjadi mutabi' kepada siapa? Kepada Yahya bin Bukair, yang Imam Bukhari jadikan sebagai perawi usulnya. Perawi usul kita panggil itu. Mana hadis yang memang menepati syarat dia, yang dikemukakan secara tahdits dan lengkap bersanad, musnad.
Jadi Yahya bin Bukair ini, di sini pun hadis nombor 4 ni kan, kalau kita perhati muka surat 71 tu tak disebut. Duduk di bawah lagi daripada Ibnu Syihab. Kita sudah bincang dah itu. Maknanya sanad hadis ini di sebelah bawah sama dengan yang sebelum ini, hadis yang ketiganya. Sama, cuma di sebelah atas tu berbeza. Di sebelah atas tu berbeza. Jadi dia sebut di akhirnya Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh menjadi mutabi', atau mereka berdua merupakan mutabi' kepadanya. Nya tu maksudnya Yahya bin Bukair, guru kepada Imam Bukhari, yang diambil riwayat usul daripadanya, iaitu hadis nombor 4 dan hadis nombor 3 sebelum itu. Tujuan Bukhari berkata begitu ialah untuk menyatakan bahawa hadis keempat yang diriwayatkan daripada Jabir ini bukan sahaja telah diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair, malah ia juga telah diriwayatkan oleh 2 orang lagi guru beliau. Guru beliau. Tapi guru ni ini sama ada dia tidak sama taraf dengan Yahya bin Bukair, ataupun dia sama tapi Imam Bukhari tidak pilih riwayat dia tu, sebab adalah sebab-sebab yang tertentu, tarjih dia tu, wajah tarjih atau sebab kenapa diutamakan Yahya bin Bukair daripada yang 2 lagi. Mungkin ada itu. Ataupun mungkin juga perawi mutabi' ini perawi yang tidak kuat. Itu isyarat. Begitulah. Dua orang guru beliau itu ialah Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh. Mereka berdua juga seperti Yahya telah menerima hadis itu daripada Laith. Kan Yahya bin Bukair itu ambil daripada Laith juga. Cuma di sini Bukhari menjadikan riwayat Yahya sebagai asas, riwayat musnadnya, yakni riwayatnya yang lengkap bersanad menggunakan perkataan haddatsana misalnya, atau akhbarana. Itu dia ambil daripada Yahya bin Bukair. Dia tak ambil daripada yang 2 orang ni, padahal 2 orang ni guru dia juga. Dan mutaba'ah ni dia tidak semesti di peringkat awal, macam di peringkat guru Bukhari saja. Boleh jadi di atas daripada tu lagi. Di setiap tabaqah tu boleh jadi, setiap peringkat tu boleh jadi ada. Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh pula disebutkan sebagai perawi sokongan, mutabi' untuk menguatkan hadis yang diriwayatkan itu sahaja. Mana dia tidak dianggap sebagai perawi utama. Yang utama Yahya bin Bukair, yang ini sebagai penyokong saja. Atau ada lain-lain maksudnya. Inilah yang dikatakan mutaba'ah. Begitulah mutaba'ah. Maka Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh dikatakan telah menjadi mutabi' kepada Yahya dalam meriwayatkan hadis ini. Riwayat Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi dikemukakan sendiri oleh Bukhari di dalam sahihnya ini, di dalam Kitabul Anbiya, Kitabul Adab, dan Kitab At-Tafsir. Ini yang Abdullah bin Yusuf dia ambil ada dalam Bukhari sendiri. Artinya perawi ini perawi yang kuat juga, sama juga dengan Yahya bin Bukair itu. Tapi di sini dia tidak jadikan sebagai perawi utamanya. Walaupun dia ni perawi yang hebat juga, menepati syarat juga, tapi Imam Bukhari tak ambil di sini. Riwayat daripada dia, hadis ini di tempat ni, beberapa tempat yang saya sebutkan itu ada di sana, riwayat daripada Abdullah bin Yusuf. Bermakna tidak semestinya mutabi' itu kedudukannya rendah daripada mutabak, daripada orang yang disokong dia, macam Yahya bin Bukair. Tak mesti begitu. Macam di sini Abdullah bin Yusuf tu kuat, guru dia kuat, tapi dia tidak pilih itu di sini. Dia pilih di lain. Ini benda yang kena faham. Abu Saleh yang dimaksudkan Bukhari di sini ialah juru tulis Al-Laits, katib Al-Laits, bernama Abdullah bin Saleh. Banyak juga riwayatnya daripada Al-Laits dikemukakan Bukhari di dalam sahihnya ini secara ta'liq. Secara ta'liq, mana sanad tidak lengkap di peringkat awal itu. Ada Imam Bukhari ambil, tapi secara ta'liq. Maknanya kita dapat faham di situ Abu Saleh ni bukan betul-betul menepati syarat dia, syarat Bukhari. Betul-betul tidak.
Sebab itu dia hanya mengambil riwayat daripadanya secara ta'liq sahaja. Walaupun ada juga dalam Bukhari, tapi secara ta'liq, bukan secara musnad. Jadi ramai orang tak faham benda ni. Kalau orang tak belajar kan memang lah. Dia kata tu ada dalam Bukhari pun ada. Maknanya dia ingat semuanya yang ada dalam Bukhari ni perawi-perawinya sama kuat. Tak begitu, tidak begitu, silap tu. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan hadis Abu Salih daripada Al-Layth ini bergandengan dengan Yahya bin Bukair secara mausul di dalam kitab tarikhnya. Mana kalau ada orang riwayat pun dia akan gandingkan, macam Abu Salih ini digandingkan dengan orang lain. Bukan dia secara bersendirian. Orang tak senang hati nak terima dia tu secara bersendirian. Kalau nak terima pun bergandingan dengan yang lain. Maknanya isyarat kepada dia kurang kuat. Menurut Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati, Abu Salih yang dimaksudkan Bukhari di sini bernama Abdul Ghaffar bin Dawud Al-Harrani. Pendapat beliau ini dipersetujui An-Nawawi dan Al-Aini. Imam Nawawi, Imam Aini kata ini, dia kata inilah Abu Salih ni maksudnya ni. Nama dia Abdul Ghaffar bin Dawud Al-Harrani. Tetapi menurut Hafiz Ibn Hajar, ini adalah waham Ad-Dimyati dan orang-orang yang sependapat dengannya semata-mata, kata dia. Tak betul, Abu Salih ni bukan itu. Tengok, di sini pun dipertikaikan dah. Ini kata begini, ini kata begini. Yang mana yang mesti, yang tepatnya? Tengok, sebab itu Imam Bukhari tak ambil secara secara langsung, secara musnad. Dia tak ambil dan tidak dijadikan riwayat dia tu sebagai riwayat usul. Itu sebabnya. Sebab nama dia tu yang sebenarnya siapa? Abdullah ke atau Abdul Ghaffar bin Dawud Al-Harrani? Abu Salih ini, itu pun masih lagi ada khilafnya. Ada khilafnya. Sebabnya ialah riwayat Abu Salih jurutulis Al-Layth memang ada. Manakala riwayat Abu Salih yang bernama Abdul Ghaffar bin Dawud Al-Harrani pula tidak disebut oleh sesiapa pun. Kalau riwayat itu jurutulis Al-Layth, yakni katib Al-Layth yang bernama Abdullah itu memang ada dalam Bukhari, diterima. Tapi kalau yang satu lagi itu tak ada dikemukakan oleh siapa pun riwayat dia berhubung dengan perkara ini, tak ada. Sebab itu Hafiz Ibn Hajar kritik. Manakala riwayat Abu Salih, riwayat Abu Salih jurutulis Al-Layth tadi diriwayatkan juga oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya. Jadi ada ni, riwayat dia tu ada di dalam kitab lain. Tetapi siapa dia? Abu Salih itu jurutulis Al-Layth, katib Al-Layth, bukan yang bernama Abdul Ghaffar bin Dawud itu. Jadi kalau ada orang yang kata seperti Ad-Dimyati, Imam Nawawi dan Al-Aini, Hafiz Ibn Hajar kata ni kekeliruan, keliru. Yang sebetulnya Abu Salih ini katib Al-Layth, jurutulis atau setiausaha lah, kita kata setiausaha Al-Layth. Al-Layth tu imam besar, sama juga tarafnya dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, itu semua Layth bin Sa'ad, imam di Mesir, mujtahid di Mesir. Bagaimanapun Hafiz Al-Aini membantah pendapat Hafiz Ibn Hajar itu. Ini kena tahu ya. Hafiz Ibn Hajar pensyarah Bukhari yang besar, Al-Aini pensyarah Bukhari juga, sama-sama hebat. Cuma yang ini Syafi'i, Hafiz Ibn Hajar Syafi'i, Aini Hanafi. Dia jadi apa? Kata biras. Yang ni isteri masing-masing tu adik-beradik. Isteri kedua orang ni adik-beradik. Mana bertuah sangat lah. Apa dia buat, mertua dia tu dapat dua orang tokoh sampai sekarang ni pun orang buat rujukan. Hebat lah. Dia kata kebanyakan pensyarah berpendapat Abu Salih yang dimaksudkan oleh Bukhari di sini ialah Abdul Ghaffar bin Dawud bin Mihran bin Ziyad bin Dawud Al-Harrani. Abdul Ghaffar bin Dawud ini lahir di Afrika pada tahun 140 Hijrah. Antara tokoh hadis yang
mengambil hadis daripada beliau ialah Yahya bin Ma'in dan Imam Bukhari. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah juga ada meriwayatkan hadis daripadanya. Abdul Ghaffar bin Daud meninggal dunia di Mesir pada tahun 224 Hijrah. Kemudian Al-Aini menyindir Hafiz Ibnu Hajar. Yang ini dia sindir biras dia lah, sindir biras dengan katanya, ada orang berkata, kalau kita baca dalam kitab Al-Aini, dia kata ada orang berkata tu, kita tahu siapa. Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar. Baca kita Hafiz Ibnu Hajar, bacanya dia, kita tahu siapa. Betul-betul Hafiz Ibnu Hajar itu, bukan orang lain. Ada orang berkata, maksud Al-Aini dengan orang yang berkata ini ialah Hafiz Ibnu Hajar. Orang yang menganggap Abu Saleh ini ialah Abdul Ghaffar bin Daud terkeliru. Sebetulnya Abu Saleh ini ialah Abdullah bin Saleh, jurutulis Al-Laits. Saya tidak nampak alasan terjihnya itu. Yang dia kata ini katib Al-Laits, apa wajah terjihnya? Alasan dia tu saya tak nampak. Dia kata, kerana Bukhari memang ada meriwayatkan daripada kedua-dua mereka. Manakala habis itu. Jadi bagi dia boleh jadi kedua ni. Abu Saleh ni boleh jadi Abdul Ghaffar tu, boleh jadi jurutulis Al-Laits yang bernama Abdullah. Boleh jadi kedua-duanya. Sebab Imam Bukhari ada ambil daripada kedua-dua itu. Jadi tak betul kalau kata ini keliru. Tak ada keliru, betul dah tu, dia kata. Tapi bagaimanapun Imam Bukhari hanya mengemukakan dia, riwayat dia tu secara mutaba'ah. Itu jelas. Imam Bukhari tak jadikan usul riwayat dia tu. Maknanya Imam Bukhari pun betul dia ambil daripada kedua-dua tu, tapi di sini yang ini kita nak kata Imam Bukhari maksudkan yang mana satu? Tak jelas. Tak jelas. Boleh jadi kedua. Dan Imam Bukhari dengan sebab itulah dia hanya mengambilnya sebagai mutabi', tidak sebagai perawi usul. Ini kaedah ni, kaedah besar ni. Ini kali pertama kita berjumpa ni dalam Bukhari ni. Kaedah mutaba'ah. Manakala Uqail tidak bersendirian dalam menerima hadis ini daripada Ibni Syihab Az-Zuhri. Sebab kalau kita tengok kan, ni mana? Daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tidak seorang saja Uqail saja. Uqail tu di bawah lagi, di bawah Ibnu Syihab. Ni kalau muka surat 71, hadis yang keempat mula-mula tu, qala Ibnu Syihab. Yang ambil daripada Ibnu Syihab tu siapa? Uqail, murid Ibnu Syihab. Jadi adakah hadis ini hanya diriwayatkan oleh Uqail sahaja daripada Ibnu Syihab, atau macam mana? Imam Bukhari menjelaskan di sini. Itulah sebab dia kata taba'ahu wa taba'ahu Hilal bin Raddad aniz Zuhri. Hilal bin Raddad menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Uqail daripada Zuhri. Jadi bukan seorang yang ambil cerita ni daripada Zuhri. Kalau kita kata seorang, boleh jadi dia terkeliru ke, tersalah ke apa ke. Tidak, ada ramai lagi. Itulah dia sebut. Jadi dia sebut ini sebagai mutabi', kepada Uqail. Di sini mutabi' kepada Uqail pula. Tadi mutabi' Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, mutabi' kepada Yahya bin Bukair. Di bawah lagi. Ini atas sikit. Di peringkat atas sikit ni pun ada juga mutabi'nya. Bukan Uqail sahaja yang meriwayatkan daripada Zuhri, tapi Hilal bin Raddad juga. Jadi tujuan mutaba'ah ini ialah untuk menguatkan sesuatu hadis itu. Kalau seorang ceritakan, kita kadang-kadang tak berapa yakin. Kalau ramai cerita, yakin dah. Terutama yang ramai tu orang baik-baik semua. Orang yang boleh dipercaya, ingatannya kuat dan tidak mudah keliru. Begitu. Itulah maksud Imam Bukhari di sini. Malah Hilal bin Raddad juga turut menerimanya daripada Ibni Syihab Az-Zuhri. Jadi lafaz yang diriwayatkan oleh Hilal bin Raddad itu sama jugalah dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Uqail, sama. Lepas tu riwayat Hilal bin Raddad itu dikemukakan oleh Imam Az-Zuhli
di dalam zuhriyatnya secara mausul. Jadi Imam Bukhari ni dia tak sempat pun dengan Hilal bin Raddad itu. Dia kata Hilal bin Raddad menjadi mutabi' kepada Uqail. Mana, siapa yang cerita kepada dia? Putus itu. Jadi di situ maknanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis Hilal bin Raddad ini secara ta'liq. Secara ta'liq. Jadi bila riwayat ini ta'liq, kita tak boleh terima gitu saja riwayat. Mesti kita kena pasti ada ke di tempat lain riwayat ini lengkap bersanad. Ada. Itulah sebut situ. Itu dalam kitab Zuhriyat itu. Oleh Imam Zuhli, dia ada sebut bersanad, lengkap bersanad. Cuma Imam Bukhari ringkaskan itu. Dia tak sebut semua untuk ringkas, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain. Antaranya untuk ringkas. Dan benda ni dikaji oleh ulama-ulama lain. Kalau nampak macam terputus sanad, mereka sambung melalui orang lain. Benda ni memang betul, betul ada. Hilal bin Raddad memang meriwayatkan hadis ini, lafaznya sama dengan lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Uqail daripada Zuhri. Adapun di dalam Sahih Bukhari, riwayat beliau hanya terdapat di sini sahaja. Kalau dalam Bukhari, Hilal bin Raddad ini satu, sini saja. Di lain tak ada, sini saja ada pun. Itu pun Imam Bukhari ambil daripada dia secara ta'liq satu, dan jadikan dia sebagai mutabi' sahaja, bukan sebagai perawi usul. Sekalipun macam tu cara dia. Adapun di habis tetapi Yunus ini bin Yazid Al-Aili dan Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Harrani, yang juga merupakan murid Ibnu Syihab, telah meriwayatkan hadis ini dengan sedikit perbezaan pada matannya, iaitu mereka berdua meriwayatkannya dengan lafaz tarjufu bawadiruhu, otot di pundaknya menggeletar. Ni otot sini, sini. Ini bawadiruhu di sini. Orang kalau takut, dalam keadaan takut sangat, dia akan bergerak-gerak di sini. Kalau tak takut sangat, tak bergerak lagi. Kalau bergerak-gerak tu teruk benar. Gerun ke apa ke, itulah dia akan, kalau kita buka baju nampak bergerak, denyut-denyut nampak. Itu tanda takut sangat. Jadi dua orang lagi anak murid Zuhri, iaitu Yunus dan Ma'mar, dia riwayatkan juga hadis ini, tapi ada perbezaan lafaznya sedikit. Adapun Hilal bin Raddad tadi betul-betul sama seperti Uqail, seperti yang dikemukakan tu. Yang dua orang lagi anak murid Zuhri, ada sedikit perbezaan. Dia pun riwayat juga daripada Zuhri, tapi lafaz dia tu berbeza sedikit. Iaitu dia kata tarjufu bawadiruhu, menggantikan lafaz yarjufu fuaduhu. Riwayat mereka yang tadi semua tu yarjufu fuaduhu, hatinya berdebar-debar. Yang ni riwayat dia begitu, bergerak-gerak ni, otot di pundak dia bergerak-gerak. Itu beza dia. Nak ceritanya perbezaan di antara riwayat mutabi' dengan riwayat perawi yang asal. Ada yang meriwayatkan begini, ada yang meriwayatkan begini. Sama-samanya, kedua-duanya sama-sama menunjukkan ketakutan. Cuma lafaz yang disebut itu. Jadi Zuhri mungkin kira-kiranya begitulah. Ketika dia meriwayatkan kepada anak murid dia yang ini, katakanlah ni di sini Yunus dan Ma'mar, dia guna lafaz ini, dia guna lafaz itu. Ketika dia meriwayatkan kepada Uqail dan Hilal bin Raddad, dia gunakan lafaz ini. Dia gunakan lafaz ini. Jadi kira-kiranya dia ada salah satunya diriwayatkan dengan makna lah. Ini makna. Dia kira maksudnya nak menciptakan ketakutan itu. Riwayat Yunus diwasalkan oleh Bukhari di dalam kitab tafsir, dan riwayat Ma'mar pula diwasalkan oleh beliau di dalam kitab Ta'birur Ru'ya. Diwasalkan itu sebab di sini dia kata Ma'mar dan Yunus meriwayatkan daripada Zuhri. Imam Bukhari tak sempat tu dengan Ma'mar ke dengan Yunus ke, mereka tu jauh lagi di atas. Jadi adakah Imam Bukhari sebut dengan sanadnya yang lengkap? Itu secara ta'liq juga.
Itu secara ta'liq juga. Kita nak tahu adakah dia sebut dengan sanad yang lengkap. Sebab kalau dia tidak sebut di mana-mana pun dengan sanad yang lengkap, dia macam ada isyarat juga bahawa perawi ini tak kuat mana. Tapi kalau dia ada sebut di lain dalam kitab dia, mana perawi itu kuat juga. Jadi dia sebutkan secara ta'liq itu dengan maksud yang lain, dengan maksud ringkaskan, misal tak mahu sebut semua. Sebab itu bukan yang utama. Yang utamanya dia telah sebut dah sebelum itu dengan lengkap. Kalau macam ni, macam Yunus dan Ma'mar, dia sebut di tempat lain riwayat ni, menunjukkan mereka ni orang kuat juga. Itu wasal tu maksudnya bersambung sanad, bukan putus macam di sini. Sini sebab ta'liq dia putuslah di peringkat awal tu. Menurut Imam Az-Zahabi, Hilal bin Raddad adalah seorang perawi majhul. Pada pandangan Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib pula, Hilal bin Raddad At-Ta'i atau Al-Kinani Asy-Syami adalah seorang perawi maqbul. Maksud perawi maqbul di sini di sisi Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab Taqribnya itu ialah perawi yang riwayatnya hanya dapat diterima sebagai mutabi' sahaja, sedangkan dia sendiri sebenarnya adalah seorang dhaif. Cuba tengok. Kan ni perawi Bukhari juga, Hilal bin Raddad. Imam Bukhari ambil sekali saja dalam kitab di sini saja. Dan dia tu orang macam mana? Kalau mengikut ulama-ulama rijal, ada yang kata majhul, ada yang kata dia ni dhaif, ada yang kata dia ni dhaif. Jadi itulah sebabnya Imam Bukhari tak jadikan riwayat dia tu sebagai asas. Padahalnya dia tu anak murid kepada Zuhri juga. Kenapa Imam Bukhari tak ambil riwayat dia jadikan sebagai riwayat usul, riwayat asasnya? Sebab dia tu dipertikaikan oleh ulama. Imam Bukhari hanya menjadikannya sebagai mutabik sahaja. Itu maksud mutabik, mutaba'ah tu kena faham dulu. Kalau dalam Bukhari ni itu maksudnya. Sebab itulah Imam Bukhari letak di situ saja dia ni. Kalau ada pun sama juga dengan Ibnu Ishaq, dia tidak jadikan sebagai perawi asas. Kita jangan kira orang lain. Kalau orang lain misalnya Tirmizi ke, Abu Daud ke, lain-lain, dia jadi memang jadikan perawi usul dia. Tapi Bukhari tidak. Kenapa pula dijadikan sebagai perawi usul? Masing-masing ada maksudnya sendiri. Masing-masing ada maksudnya sendiri. Jangan kita kata bila dia, kalau orang lain, kalau Tirmizi misalnya, jangan kita kata bila dia ambil riwayat daripada seseorang perawi itu berarti dia mengiktiraf perawi itu sebagai perawi yang baik, perawi yang hujjah. Jangan kata begitu, silap. Bukan begitu. Dia ada banyak maksudnya. Tapi kalau Bukhari memang dia tak ambil. Dia tak ambil. Kalau ada sebut pun sebagai mutabi' macam di sini, Hilal bin Raddad. Dia tak akan jadikan sebagai perawi utama atau perawi usul dia. Kalau orang lain ambil sebagai perawi usul, tapi kena beringat, jangan pula kita faham Imam Tirmizi mengiktiraf dia. Tak boleh begitu, silap. Kalau macam tu bermakna Imam Tirmizi mengiktiraflah perawi-perawi yang dikatakan preka hadis apa semua tu. Macam mana? Dia ada ambil juga. Itu jadi perawi usul dia juga. Dia ada maksud dia yang tersendiri. Sebab itu kitab tu kena belajar suku-suku, lain-lain secara berasingan. Jangan kira kaedah setiap kitab ni semua sama. Tidak begitu, silap. Saya boleh kata benda macam ni kalau orang buat, dia tak belajar. Dia tak belajar tu. Kalau orang belajar betul, dia faham benda ni. Dia tak keliru. Orang tak belajar cakap macam tu. Kalau yang belajar betul, tidak begitu. Saya boleh tegaskan dengan berani kata begitu. Sebab apa? Kalau kita kata bermakna dia mengiktiraf Harith Al-A'war, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, itu perawi-perawi mereka hadis. Ada yang sebut Dajjal, ada yang sebut macam-macam lah sebut. Jadi Imam Tirmizi takkan tak tahu. Takkan dia berbeza daripada pendapat orang lain. Kalau macam tu longgar sangatlah. Dia sendiri pun dalam kitab Hilal dia kata dia tahu, bukan dia tak tahu. Jadi dia ada maksud dia tersendiri. Ada kalanya kita panggil untuk iktibar, untuk sebagai muqaranah, untuk perbandingan. Nak cerita je benda macam ni, kalau ada pun riwayat, dia mesti ada orang-orang macam ni dalam sanad dia.
Kadang-kadang gitu. Tak akan, kalau benda-benda macam ni, riwayat macam ni sifatnya, tak ada orang-orang macam ni. Dia nak cerita tu, mesti ada orang-orang macam ni. Kalau riwayatnya bunyi begini. Dia nak membiasakan diri kita, nak melatih diri kita supaya mengenali ciri-ciri, dapat merasa sesuatu hadis ini hadis dhaif, ini hadis maudhu', tak masuk akal, ini. Dia nak bagi kemampuan sampai kita dapat merasa. Itu tujuan dia sebut semua perawi macam-macam tu. Bukan maksud kitab Tirmizi itu ditulis semata-mata untuk mengumpulkan hadis yang sahih dan tinggi syaratnya seperti Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari telah buat dah. Dia nak buat sesuatu yang lain, supaya orang yang belajar hadis ni dia betul-betul mahir. Dia dapat kenal hadis itu. Sebab itu ulama-ulama kata kadang-kadang setengah-setengah hadis kita tak tengok sanad pun terang kepada kita seperti terang siang hari. Kita nampak ini karut, ini karut, walaupun tak payah sanad, tak payah sanad. Dia nak bagi kemahiran macam tu lah. Itulah sebab kadang-kadang kita tengok kenapa ulama-ulama hebat-hebat ni dia tak mahu terima orang lain boleh terima, dia tak mahu terima. Ada lah tu. Dia kenal, dia merasa lah tu. Dia merasa. Baiklah. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan mutaba'ah Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri, di samping menyatakan pula perbezaan perkataan yang terdapat di dalam riwayat mereka berdua dengan riwayat murid-murid Zuhri yang lain, ialah untuk menyatakan bahawa kesamaan lafaz riwayat mutabi' dengan riwayat perawi asal atau perawi utama mutaba' sesuatu hadis bukan merupakan syarat. Jadi Imam Bukhari nak cerita ni, kalau yang asal uqail, dalam riwayat usul uqail yang mengambil daripada Ibnu Syihab, anak murid Ibnu Syihab yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk mengemukakan hadis ini di sini ialah uqail. Itu perawi utama, kita kata. Jadi lepas tu dia kata ini Yunus dan Ma'mar meriwayatkan juga daripada Zuhri, tapi lafaz dia berbeza. Dia sebut jadi mutabi' kepadanya. Maknanya mutabi' dengan mutabak ni, dengan perawi yang asal, tidak mesti lafaz dia tu 100% sama. Jangan kata begitu, tapi maksudnya sama. Itu sudah cukup, boleh jadi mutabi' dah, boleh dianggap sebagai mutabi' dah. Jangan kata nak mutaba'ah ni dia mesti kena 100% sama lafaz dia. Jadi lafaz hadis Yunus dan Ma'mar ini mesti 100% sama dengan riwayat lafaz riwayat Uqail, tak mesti begitu. Itu cara dia, tapi dia tak cerita. Dia cerita gitu saja. Yunus dan Ma'mar meriwayatkan daripada Zuhri juga hadis ini. Dia menjadi mutabi' kepada Uqail, tetapi lafaz dia berbeza. Apa maksudnya? Dia nak ceritanya tak mesti 100% sama. Lain kali kalau kita berjumpa riwayat mutabi' itu ada beza sedikit sebanyak dengan riwayat perawi usul, kita boleh terima itu sebagai mutabi', boleh terima. Ini Imam Bukhari bagi ni panduan. Tapi dia tak cerita. Yang faham benda-benda ni orang yang ada ilmu lah. Faham? Yang faham benda-benda ni orang-orang yang ada ilmu tentang itu. Sebab itu saya selalu buat perbandingan benda-benda begini dengan orang-orang yang dia cukup mengerti dan cukup memahami, menghayati sesuatu sajak tu. Dia pandai kaedah dia. Kan dalam sajak tu tak ada titiknya, tak tahu titiknya, nuktahnya tak tahu, komanya di mana. Tapi dia pandai baca tu, dan dia terasa sangat. Walaupun ringkas, tapi lebih daripada sebuah buku. Kan dia terasa. Kalau orang biasa yang tak tahu, dia tak tahu apa tu. Tapi kepada orang yang ahli dalam bidangnya, dia cukup terasa. Itu lebih manis lagi kepada dia, walaupun dalam beberapa baris sahaja. Sama maksudnya dengan kalau saya baca, bagi dia 3 hari baca buku tu tak habis, sekali baca tu sama. Dan dia cukup terasa. Tapi kena orang yang dapat merasa lah, orang yang reti lah cara dia tu. Begitu. Jadi Imam Bukhari ni pun nak faham yang dia kena orang-orang alim. Orang biasa tak faham. Dia buat contoh tu apa tujuan dia. Dia tak sebut, dia tak cerita maksud saya begini.
Ni kan semua kitab-kitab syarah Sahih Bukhari ni sampai 100 lebih bilangannya. Besok kalau Allah SWT bangkitkan semua ni, tanyalah, maksud Tuhan di sini apa maksudnya? Yang ni ke betul, yang ni ke betul? Masa tu baru tahu. Tak sampai situ tak tahu. Kadang-kadang cuma menganggap ya, berdasarkan kebiasaan dia, berdasarkan kaedah yang dipakainya, anggap mengandaikan gini maksudnya. Boleh jadi. Sebab itu selalu kita jumpa kan, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Sebab semua orang ni yang bicara ni, dia bukan sezaman dengan Bukhari. Dia boleh tanya Bukhari maksud tu sini apa maksudnya. Tidak. Sama juga dengan penyajak tu kan. Sajak dia tu kan macam-macam. Kalau orang nak menguraikan sajak dia, takkan sama. Ni kata begini, ni kata begini. Kita tidak akan tahu maksud dia yang sebenarnya kecuali tanya dia. Kalau tak tanya, boleh pergi begini pun boleh juga, begini pun boleh juga. Sebab memang cara dia begitu. Inilah pendapat Baihaqi dan sekumpulan ulama hadis. Demikian kata Al-Qastallani. Jadi syarat untuk mutabi' dan mutaba' ni, dia tidak semesti sama riwayat dia 100%. Ini diterima oleh ulama-ulama hadis seperti Baihaqi dan lain-lain. Qastallani ni pun dia syarah Bukhari juga, besar juga. Tapi dia kemudian lagi daripada Aini dan Fathul Bari tu, Hafiz Ibn Hajar tu, dia kemudian lagi. Banyaknya dia ambil di situ jugalah. Dia ambil di situ juga syarah. Tapi ada setengah-setengah tempat tu dia memudahkan kita. Mungkin tempat di dua dalam kitab tu tak berapa jelas, dia jelas. Dan ada keistimewaan dia yang saya dapati. Kalau syarah Qastallani ni, yang tidak ada di dalam Fathul Bari dan yang sebelumnya, dia tahqiq masalah nuskha Bukhari. Ini lafaz macam ni dalam nuskha ni ada, kadang-kadang yang tidak disebut oleh Hafiz Ibn Hajar pun dia ada sebut. Itu ada kelebihannya. Dan kalau dalam masalah tajwid, dia lebih. Dalam masalah huraian, perbincangan nahwu, dia ada benda-benda macam tu sebab dia ahli dalam bidang tu. Tak habis lagi bincang tentang mutaba'ah ni. Tapi mengikut Al-Iraqi, di dalam Alfiyahnya, Alfiyah hadis ni, dia ulama-ulama kita dulu dia buat ini satu keistimewaan lah, satu keistimewaan. Kita ingat dulu masa belajar di pondok dulu, di peringkat awal dulu, saya ingat ke Alfiyah ni, Alfiyah Ibnu Malik saja, dalam nahwu saja. Rupanya banyak Alfiyah ni. Alfiyah dalam hadis, Alfiyah dalam sirah, Alfiyah dalam macam-macam lagi ada. Jadi Alfiyah hadis yang ditulis dalam bentuk syair. Dia persembahkan, perkenalkan kaedah dalam bentuk syair. Itu yang unik. Tak ada dalam bahasa lain dalam dunia ni kaedah 1000 bait dalam 1000 apa kita panggil bait rangkap, 1000 rangkap, mengandungi kaedah daripada awal sampai akhir. Kalau Alfiyah Ibnu Malik tu kaedah ilmu nahwu Arab, semua terkumpul dalam 1000 bait. Ni 1000 bait dalam ilmu hadis. Baik juga 1000. Tak ada dalam dunia ni orang buat macam tu. Kalau kita nak kata misalnya dalam bahasa Melayu, ada bahasa Melayu satu saja, tak payah banyak, buku yang menyatakan tentang kaedah dalam bentuk syair. Ada? Tak ada. Setahu saya lah, Wallahu a'lam lah, setahu saya tak ada. Tak ada. Dia ni Majmu'ul Mutun, ada satu kitab dengan saya pun ada. Dia himpunan banyak matan lah. Dalam tu dia sebut ilmu falak dalam bentuk syair, ilmu tajwid dalam bentuk syair, kaedahnya tu, ilmu hisab dalam bentuk syair. Mana ada bahasa dalam dunia tak ada.
Sampai begitu tinggi pemikiran umat Islam dahulu, mendahului zaman sampai sekarang ni. Kalau bahasa Inggeris pun setahu saya tak ada. Bahasa kiasan pun tak nak. Ya, kiasan itu biasa lagi kita kata. Ini dalam bentuk syair, buat kaedah ni. Tak ada. Setahu saya tak ada. Ini keunikan bahasa Arab. Keunikan bahasa Arab. Jadi mengikut dianya, dalam alfiah dia tu zahir kata-kata dia tu seolah-olahnya lafaz riwayat mutabi' mesti kena sama 100% dengan riwayat perawi usul dia, mengikut dia. Tapi mengikut kebanyakan ulama hadis tidak begitu. Termasuk Imam Bukhari, tidak mesti lafaznya sama 100%. Yang mesti ialah maksudnya sama. Di sini. Kemudian mutaba'ah itu terbahagi kepada dua bahagian pula. Jadi mutaba'ah ni tak habis lagi cerita mutaba'ah ni. Dia terbahagi kepada dua pula. Ini kaedah ilmu hadis lah ni. Kalau dalam alfiah tu dia sebutkan dalam syair. Dalam syair sebanyak 1000 bait, bukan senang. Habis terkumpul segala kaedah tu. Ada dua ya. Pertamanya ialah mutaba'ah tammah, dan keduanya ialah mutaba'ah qasirah atau naqisah. Mutaba'ah tammah ialah sokongan kepada jaluran sanad yang bermula dari awal hinggalah ke penghujungnya, iaitu di peringkat perawinya yang terdiri daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh mutaba'ah yang pertama adalah seperti mutaba'ah Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih kepada Yahya bin Bukair sehinggalah kepada Jabir radhiyallahu anhu. Itu mutaba'ah tammah. Macam hadis yang keempat ini yang Imam Bukhari sebut, dia sebut siapa? Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih turut meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri. Yang ini dia menjadi mutabi' kepada Uqail, kepada Yahya bin Bukair. Turut meriwayatkan sama seperti Yahya bin Bukair, dua orang ni. Jadi daripada awal lagi mutabi' tu kita dapati di bawah, di atas daripada Bukhari. Bukhari ambil daripada Yahya bin Bukair. Jadi bukan Bukhari ambil daripada Yahya bin Bukair saja, dua orang lagi. Dua orang lagi, iaitu Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih. Imam Bukhari ambil juga hadis itu. Jadi daripada awal lagi mutaba'ah tu sokongan, bukan di tengah. Macam Hilal bin Raddad, dia sokong, dia jadi mutabi' kepada Uqail tu di atas, bukan daripada awal. Itu orang panggil mutaba'ah naqisah atau qasirah, bukan mutaba'ah tammah. Mutaba'ah yang sempurna, bukan sempurna begitu. Jadi kena sabarlah sikit menghadapi benda-benda ini. Kalau nak Bukhari yang betul gini. Saya selalu kata begitu. Di Kelantan pun begitu juga saya kata. Sebab memang kalau orang tak pernah ikutkan dia pening. Jadi apalah faedahnya ni semua ni tak? Apa kena-mengena dengan hadisnya? Tetapi untuk terutamanya orang yang nak mendalami hadis, nak tahu pengajian hadis betul, ini mesti. Kalau tidak, dia tak ada beza sebenarnya. Kalau semata-mata nak ambil matan ataupun teks hadis tu saja, boleh baca je Ustaz. Jadi yang macam ni kena belajar ni, kena tahu. Dan pasti bila kita berjumpa kita tahu. Bila dia sebut mutaba'ah kita faham dah. Kita tahu ini mutaba'ah tambah ke naqisah. Itu pentingnya. Itu penting. Contoh mutaba'ah yang pertama seperti mutaba'ah Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih kepada Yahya bin Bukair sehinggalah kepada Jabir. Sekiranya di peringkat terakhir ini perawinya adalah sahabat yang berlainan, maka ia tidak dipanggil mutaba'ah lagi. Sebaliknya ia dipanggil syahid. Dipanggil syahid, bukan mutaba'ah. Kalau katakanlah ni yang kata tadi Yahya bin Bukair, perawi akhir dia Jabir, yang menjadi mutabi' kepada Yahya bin Bukair, Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih. Ini sanad dia ni akhirnya sahabat yang sama juga, Jabir juga. Sebab itu dipanggil mutaba'ah.
Tapi kalau perawi terakhir dia tu, sahabat itu bukan Jabir, orang lain, walaupun hadis dia tu maksudnya sama, itu bukan mutaba'ah, itu orang panggil syawahid. Jadi kalau katakanlah macam tadi, macam di sini, yang riwayat Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh ni, perawi akhir dia sahabat itu bukan Jabir. Jadi dia ni, dua orang ni bukan jadi mutabi' kepada Yahya bin Bukayr, tapi jadi syahid kepada Yahya bin Bukayr. Itu maksudnya. Itu. Jadi syahid. Orang panggil jadi syahid kepada Yahya bin Bukayr, bukan mutabi' lagi. Jadi bila Imam Bukhari kata taba'ahu, sebut itu saja kita sudah tahu dah, mesti sahabat dia sama riwayat itu. Kalau tidak sama, dia tak akan sebut taba'ahu, dia tak akan sebut itu. Dia jadi syahid pula. Ini benda kena tahulah. Manakala mutaba'ah qasirah pula ialah sokongan kepada jaluran sanad yang bermula di pertengahannya, seperti mutaba'ah Hilal bin Raddad kepada Uqayl daripada Zuhri yang diambil oleh Imam Bukhari di tengah-tengah jaluran sanadnya. Tujuan sesuatu mutaba'ah dinyatakan ialah untuk menguatkan kedudukan sesuatu hadis, lantaran ia di setiap peringkat tidak hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Di dalam kitab-kitab mukhtasar, ringkasan Sahih Bukhari atau tajrid Sahih Bukhari, yakni kitab Bukhari yang tidak dilengkapi sanad. Tajrid itu kitab Bukhari yang tidak dilengkapi sanadnya, tak ada, yang ada hadisnya saja. Itu orang panggil tajrid Bukhari. Ataupun Bukhari yang ringkas, macam dia ada satu kitab Jawahirul Bukhari. Itu kitab rendah, tapi dia ikut tertib Imam Bukhari juga. Itu ringkasan, ringkasan kepada Sahih Bukhari. Dan terjemahan-terjemahannya, mutaba'at atau syawahid tidak dimasukkan bersama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kita beli kitab Bukhari di kedai tu tak ada semua ni. Ini sebab kitab itu sama ada mukhtasar atau tajrid. Jadi bila nak beli, kata suruh beli kitab Bukhari itu, kitab Bukhari yang mana? Kena jelas. Kalau tidak, dia beli yang mukhtasar ke, yang tajrid ke, sedangkan kita nak yang lengkap. Kalau yang lengkap tu baru ada di perbincangan tentang mutaba'at apa ni semua ni, baru ada. Kalau yang ringkas tu dia tak masukkan ini, tak masukkan ini. Sebab masuk pun tak ada guna sebenarnya, tak ada guna. Kerana ia tidak dikira sebagai matan hadis, berbeza dengan nuskha-nuskha Sahih Bukhari yang lengkap. Di dalamnya termuat semua sekali komentar Bukhari dalam apa bentuk sekalipun. Jadi yang tu yang kita naknya, nak nampak kelebihan dia tu beza daripada orang lain. Jadi kalau kita baca mukhtasar ataupun tajrid, tak akan sampai maksud. Kita tak akan nampak apa maksud Imam Bukhari, di mana kehebatan dia tu, komen dia tu yang kita naknya. Sebab kalau hadis mata-mata, banyak yang ada dalam kitab-kitab lain pun sama juga, hadis tu lebih kurang. Komen dia tu, komentar tu, apa yang dia faham tu. Di dalamnya termuat semua sekali komentar. Baik, untuk memahami fiqh Bukhari secara mendalam, segala komentar beliau haruslah diketengakan. Itu sebab kita pakai yang ini, tak ambil yang ringkas tu. Justru ia sangat penting dan amat bermakna dalam usaha memahami maksud yang tersirat di sebalik tulisan seseorang muhaddits ulum yang tidak ada tolok bandingnya. Orang macam Bukhari ni, setiap patah perkataan dia kita perlu ambil kira. Sebab di sebaliknya terkandung berapa banyak, berapa luas ilmu. Macam dia sebut tadi, beza tu lafaz riwayat mutaba'ah dengan riwayat asal. Dia nak cerita tidak mesti 100% sama. Sebab ada orang yang berpendapat begitu, kena 100% sama dalam alfiyah hadis tu. Kita boleh tahu ini pendapat dia. Pendapat dia dalam masalah mutaba'ah tidak semesti 100% sama. Tapi kalau pendapat Iraqi macam lain, artinya secara tidak langsung dia kritik, dia tak setuju. Tapi Iraqi itu orang kemudian jauh daripada dia. Jadi
Adalah yang dulu-dulu pun ada juga macam tu. Imam Bukhari kira tak setujulah. Bukan masalah fiqh saja, bila tak setuju dengan seseorang tu dia bawakan hadis yang bertentangan dengannya. Dalam masalah usul hadis pun begitu juga. Itu yang kita kena faham nilai dia tu. Komentar Bukhari tu nilai dia sangat tinggi. Kita boleh tahu ada beberapa pendapat dalam masalah ni. Pendapat yang diterjemahkan oleh Imam Bukhari yang mana? Baru kita tahu. Kalau kita baca yang semua ada, kalau yang ringkas tu tak tahu. Tapi ini sebenarnya benda-benda macam ni kan, untuk umum tidak diperlukan sangat. Tapi untuk ahli memanglah perlu sangat. Habis di situ. Hari ini nampaknya mutaba'ah saja ya. Pening sikit. Mutaba'ah saja ni. Kalau kita baca yang seterusnya ni, ini cerita lain pula. Ini cerita lain pula, cerita tafsir pula ni. Panjang pula. Jadi rasanya tak sempat dah tu. Ini nak bincang seterusnya. Sebab cerita lain pula, itu masuk bahagian tafsir pula. Dan panjang pula nak bincang tu. Dari sudut tafsir kita boleh tengok, kalau peringkat tinggi kan, macam mana pendapat ni. Kalau peringkat tinggi tafsir, macam ni dia faham macam mana, itu kita tengoklah nanti. Ustaz belajar tentang tempat ni memang payah Ustaz. Tak ada, kita ini sudah selesai dah sebelum belajar hadis lagi. Sebab di bawah tu, di sana sistem dia nak belajar hadis ini, dia mesti lengkap dulu di bawah ni, segala ilmu alat. Segala ilmu alat. Dan syaratnya kalau tak belajar miskat, tak benar, tak boleh belajar ni. Miskat yang kita belajar sini petang tu, kalau tak belajar itu, tak akan benar. Dan kalau dalam fiqh tak belajar hidayah, tak bagi. Kalau sana fiqh Hanafi yang sangat tinggi, sangat hebat perbincangannya, tak belajar itu, dia tak benar juga. Sebab ini mengumpulkan semuanya. Tak belajar ilmu usul hadis lagi, tak boleh. Jadi kita belajar ni setelah selesai usul hadis, usul tafsir, usul fiqh, nahwu, sarafnya, balaghahnya, mantiknya, falsafahnya, sudah belajar semua. Baru belajar ini. Baru belajar ni. Jadi maknanya kalau kita ni lah tak ada belajar semua tu terus ini, kalau kita pening pun patutlah. Patutlah kalau kita pening pun. Sebab kelengkapan itu tak ada. Jadi tapi kita ni bebas kan. Boleh. Kalau nak tahu boleh. Kalau nak tahu boleh. Inilah perbincangannya yang orang belajar yang tinggi-tinggi tu, kita boleh masuk kelas juga. Tak ada kata tak ada peluang, langsung kita nak ikuti. Cumanya kena sedarlah. Jangan kata apa-apa lah kepada saya pula. Ya. Saya ambil ni balik, saya ambil ikut Ustaz punya kelas. Saya baca kat rumah, saya pun pening. Saya cakap lagi biol tadi. Itulah. Tapi jangan kata apa-apa lah kepada saya. Ada tempat-tempatnya kita tak faham apa tujuannya belajar. Kena sabarlah. Kita nak mendalami pemikiran Ustaz juga tak dapat. Jadi itu dia banyak sangat alat tu yang diperlukan. Jadi kita tahu. Kita tahu. Cuma nak guna sendiri tu tak boleh. Bila sesuatu benda kita nak cakap, ada benda yang lain. Ya, kalau orang sebut pun kita sudah ada terbayang sikit banyak. Kita tahu. Sekadar tu pun cukup. Cakap orang yang berilmu dia tahu. Berilmu cakap aja kosong. Itu benar. Sekurang-kurangnya itu, dapat itu pun untung dah saya. Saya bukan mengharapkan tinggi sangat. Maknanya kita tahu, kita belajar, maknanya kita berilmu. Macam mana ilmu ni kalau dibincang secara halus, macam mana jadinya, kita boleh tahu. Sebab latar belakang kita tidak sama, dan kita diberi peluang untuk yang belajar yang tinggi lah kiranya. Kalau tempat yang sebenarnya dia tak benar tu. Tapi kita sedarlah, jangan cepat-cepat sangat nak bawa apa-apa ke, takut kita keliru. Nanti orang lain keliru pula, keliru atas keliru. Jadi kalau selagi saya ada, insya-Allah mana boleh bincang, boleh tanya, begitulah. Dan yang saya nak, salah satu maksud saya, bila orang ni sedar, masyarakat ni sedar benda ni payah sangat, jadi dia ada timbul satu keinginan yang sangat kuat untuk menguasai ilmu ini. Aku dah tak daya dah dari segi banyak sudutnya,
Jadi fikir untuk anak lah. Fikir untuk anak. Sekurang-kurangnya kena ada macam tu. Kalau dapat itu, saya pun rasa pun beruntung dah juga. Itu tujuannya, bukan senang. Jangan kita ingat muda-muda. Tidak. Jadi hari ni nampaknya kita mutaba'ah sajalah. Jadi setakat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Pengurus ni tak ada hari ni. Pengurus ni pergi. Ya. Satu, kita borak sebentar pagi lepas dengan orang yang mandi jenazah ni lah. Dia cerita dia yang pertama, bila seorang tu meninggal dunia, masa dia meninggal, roh dia akan datang sekejap saja dalam saat. Ada ke tidak hadis? Roh macam mana? Katalah dia dah meninggal, lepas tu masa dia nak mandi tu, dia cakap roh dia tu ada datang balik dalam sekejap, dalam satu saat. Dia cakap dia pernah dengar ada ustaz mengajar dia. Dia cakap, mana saya pernah dengar hadis kalau roh Tuhan dah ambil, ada roh dengan jasad. Tak ada lah. Keduanya, tentang bila dia mandi, kadang-kadang dia dapat tengok keadaan jenazah tu. Jenazah ni macam mana punya keadaan. Kadang teruk, kadang nampak ular, kadang ada nampak mulut. Masa tengah mandi tu, keluar daripada mulut. So dia pun tak fikir, orang ni kerja apa? Dia umpamanya tentu ada ni. Orang lain nampak ke juga? Dia saja? Dia saja nampak. Dia saja nampak. Boleh ke Ustaz? Boleh ke benda tu? Kadang-kadang kita ada tak mati, kadang kita tahu kamu ni logikal maksudnya. Masa mandi dia tengok keadaan orang tu bagus, cantik tu. Dia pun tanya anak dia, apa amalan bapa kamu? Apa amalan mak kamu? Dia cakap, mak saya, bapa saya selalu semayang tahajud malam, mengaji. Benda yang baik. Kalau benda yang buruk, adakah benda ni selalu terjadi? Benda ni boleh berlaku. Kita boleh terima, dipanggil kasyaf. Allah SWT boleh buka kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Tapi jangan kita jadikan akidah, pegangan. Jangan kita yakin bahawa kalau kita nampak yang hudud itu, maknanya orang ni tak baik. Tak boleh gitu. Kalau nampak yang tak baik, jangan diceritakan kepada orang. Kalau nampak yang baik, tak apa nak cerita. Yang tak baik jangan diceritakan. Sebab boleh jadi syaitan mengambil kesempatan di situ untuk memburuk-burukkan seseorang. Dia boleh buat, syaitan boleh buat. Yang kita nampak tu sebenarnya syaitan buat. Jadi macam ni lah. Dia kata, pergi dekat bomoh kan, dia kata orang jiran kamu tu lah buat kamu. Sebenarnya tak ada, syaitan yang buat macam tu. Jadi nak suruh kita berkelahi sama kita, nak suruh pandang buruk terhadap satu sama lain. Tetapi berdasarkan kaedah umum, kalau orang tu jahat dan Tuhan bagi nampak kepada kita begitu, boleh jadilah jadi sebagai pengajaran lah, peringatan lah kepada kita. Sekadar itu boleh. Tapi nak yakin bahawa ini ahli neraka ataupun orang yang dimurkai Allah, tak boleh. Bukan, tak boleh. Dari segi dia nampak, orang lain tak nampak, itu tak jadi masalah. Boleh, Allah SWT nak bagi, boleh. Cuma banyaklah kira-kiranya pengajaran lah kepada dia, dapat dia ambil iktibar yang tidak dapat oleh orang lain. Kira-kiranya orang macam ni, kalau dia betul-betul tengok gitu, saya rasalah dia macam tukang mandi tadi kan, dia akan berubah hidup dia. Dia akan saya ada pengalaman tentang orang yang nazak ni. Nazak, tengok dia nazak nak nyawa, tidak minum air satu hari. Orang pun baca Yasin. Lepas tu apa yang saya dapat tahu lah, saya pun tengok dia dah lama dah tak semayang. Saya cakap lama dah tak semayang. Lepas tu saya cakap, apa saya nak cakap? Dia cakap dia boleh dengar tapi dia tak boleh cakap. Saya pun cakap lah dengan dia cakap, boleh tak saya bersihkan awak, saya ambilkan semayang, kita semayang jemaah sama-sama kan? Dia dalam keadaan nazak dah tua dah kan. Kita pun semayang sama jemaah dengan dia, semayang sunat. Lepas dia semayang, kita tengok dia pun keadaan dia menangis, dia pun meninggal kerana baik. Pernah tak benda ni terjadi di masa yang banyak dalam sejarah Islam ni, benda-benda macam ni banyak. Jadi setakat mana yang kita boleh bantu, boleh fikir, boleh tolong, boleh buat benda-benda yang baik, kita buatlah. Itu tidak menjadi kesalahan. Tidak jadi kesalahan. Baguslah kalau macam tu. Kalau kita boleh bawa dia bersama,
dalam suasana yang baik, misalnya mengaji Quran, dia nak dengar Quran dalam suasana tu, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga kawan saya pernah mendapat pengalaman bila saya tengok doktor cakap dia boleh hidup dalam 6 jam macam tu. Saya pun tengok dia pun takut lah. Saya cakap baca Yasin lah, saya nak baca. Lepas tu dia tahu saya, kalau nak baca Yasin pun balik rumah, jangan baca kat sini. Dalam masa 6 jam tu, dalam masa 3 hari dia meninggal. Itu kita tak boleh nak apa lah kan. Iyalah. Kadang orang tak bagi kita baca Yasin kat rumah. Ya, dia ada kebenarannya juga. Jangan kita paksa-paksakan orang yang dekat nak mati tu. Tak boleh. Jadi kita tengok keadaan dia kecenderungan dia ke mana. Dia suka ke benda macam tu, tak suka ke. Jangan kita buat kesimpulan kalau dia tak suka tu mana dia benci, dia anti Quran apa, tak boleh. Jangan. Kita kena banyak sangka baik, Sebab itu Rasulullah SAW ajar kepada kita kan, orang yang dekat nak mati ni, dia suruh ajar la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah. Sebab dia nak ringkas, dia dalam masalah kan, banyak sangat, dia menyusahkan dia. Boleh jadi ada suasana tu, jadi kita kena sangka baik. Sebab itu Rasulullah ajar la ilaha illallah. Itu saja. Yang dikehendaki di saat itu tauhid. Itu yang paling penting. Muhammad Rasulullah tu tahu dah, selama ni kita dah ikut dia dah. Dan perlu ringkas, tak perlu menyusahkan, membebankan dia, tak perlu. Dan banyak, sebab itu dilarang dalam kitab-kitab, dilarang. Walaupun disuruh ajar la ilaha illallah, tapi jangan acap kali. Jangan banyak sikit-sikit la ilaha illallah, sikit-sikit la ilaha illallah. Jangan. Tengok keadaan dengan tenang. Maksudnya begitulah, dengan tenang. Ustaz yang kata tadi roh tadi datang balik tu tak ada Ustaz, Tak ada. Kalau ada pun perinciannya kita tak tahulah. Tak perlu itu semua tu, tak perlu tahu. Ya. Malah dia tanya saya buat muamalat. Tentang muamalat di Malaysia ni Ustaz, muamalat di Malaysia, kita ambil satu contoh lah muamalat, ambil kereta. Satu konvensional, satu tentang Islam. Kalau konvensional, kita ambil 100,000, dia akan kereta. Muamalat, dia dah masukkan dengan lafaz dengan dia ambil akad ke atau tak ambil akad, sign dokumen tu boleh sama ke Ustaz maksudnya? Muamalat, macam mana pandangan Ustaz tentang muamalat di Malaysia ni? Sah ke tak sah? Macam Ustaz lebih tahu tentang muamalat ni, pasal kadang-kadang kita ambil loan kereta, tapi kenapa insurans dengan road tax, insurans dengan road tax yang orang yang ambil loan dia kena bayar? Patutnya yang orang peminjam, pasal saya hire purchase tu, that means saya menyewa sewa beli, kan? Adakah muamalat yang di Malaysia ni ada betul-betul ikut perspektif cara Islam yang betul? Dia beginilah, sebenarnya dia ada dah panel dia kan, dia ada panel dia tu. Jadi kalau saya pun tidak banyak tahu juga, banyak perkara tidak tahu satu-satu. Macam dia ada, sentiasa ada produk dia panggil produk kan. Jadi kita kena tengok. Cuma saya boleh bagi garis panduan satu, tidak semestinya apa yang diterima di sesuatu tempat untuk sesuatu urusan muamalat lah, dia akan disepakati oleh semua mazhab. Boleh jadi yang dipakai itu satu mazhab, berdasarkan mazhab itu dibolehkan. Jadi itu sudah memadai dah kepada kita tu. Cukup dah. Tak perlu kita kata nak disepakati dulu. Macam masalah-masalah lain lah juga. Kalau kita nak ikut itu, sekurang-kurangnya ada dah alasannya dari segi syariat. Jadi nak banding dengan kita nak pakai yang tidak syariat konvensional ni lah, lebih baik yang ini lagi. Walaupun mungkin kita terasa ada beban banyak sikit dan sebagainya, demi mengangkat mengukuhkan lagi cara Islam itu. Jadi dari segi itu tanggungjawab kita. Jadi kita kena sabarlah, macam kita belajar tadi lah, penat sikit, payah sikit pun kena sabarlah dulu. Untuk jangka panjang. Jangka panjang. Jangan ingat mesti semua tu sepakat.
Bila tidak ada sepakat, artinya orang lain tu adalah dia benda yang dia nampak yang tak sempurna tu. Sebab tu dia tak terima. Jadi kita, bagi kita, kalau kita dalam keadaan sekarang ni, tak ada pilihan. Yang adanya itu. Jadi kita kena pakai itulah dulu. Sabar-sabarlah. Itu yang terbaik. Nak banding dengan yang ini. Mungkin apabila sistem tu berjalan dengan kemas, dengan kukuh, jadi pada ketika itu akan ada cadangan-cadangan lain yang boleh menguatkan lagi dan meyakinkan kita lagi. Boleh jadi yang disepakati semua ke pada ketika itu. Jadi lebih baik lagi lah. Cuma menuju ke arah itu. Dari segi hukum yang kita menggunakan alat yang kedua tadi tu, adakah kita terlepas daripada mengatakan haram dan halal dari produk-produk itu tadi? Mana kalau dia ikut syariat, mengikut garis panduan itu, insya-Allah, walaupun itu kita masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Tak apa, boleh. Seperti yang lain-lain jugalah. Seperti yang lain-lain lah. Misalnya kita kata udang, sotong, apa semua, kalau mazhab Hanafi haram. Kita kena terima yang Syafi'i lah. Ada kan yang kata tidak haram. Macam itulah juga. Ni pun macam tu juga. Jangan kita ingat ini ada orang pertikaian, itu masalah khilaf. Jadi kita macam zakat lah. Zakat pendapatan misalnya kita katakan, ada yang kata kena, ada yang kata tidak kena kan. Sebab tidak kena, sebab tidak ada sebut dalam hadis. Dia pakai itu. Tapi kita nak kata bid'ah, nak kata karut benda ni zalim, tak boleh. Sebab dia hasil ijtihad. Kalau kita fikir, tengok dari segi logik pun, orang yang menanam padi setakat mana sangat hasil dia. Nak banding dengan pendapatan ini sekarang ni yang tak terfikir zaman dahulu, punca rezekinya, dalam petroleumnya dan sebagainya, yang lain-lainnya. Jadi ini lebih patut lagi. Jadi macam menganiaya pula satu golongan. Dia hanya buat kerja itu ya, dia kena zakat lagi, kena macam-macam lagi kan. Jadi dari segitulah kita pertimbangkan masalah yang kata kena zakat juga tu sebenarnya baik untuk masyarakat Islam. Jadi kalau kita terima yang itu, walaupun tidak ada nas yang terang, tetapi berdasarkan qiyas, berdasarkan qiyas ada, boleh pakai dah tu. Jangan kita kira nak hadis betul-betul yang ada terang. Susah kalau macam tu. Jadi artinya kita kena pakai fiqh. Begitu fiqh. Fiqh ni dia mesti ada khilaf. Bila kita nak pakai sesuatu, ambillah yang jelas. Dia kata boleh. Itulah yang dipakai di tempat kita ni. Bagi saya begitulah. Boleh pakai lah, insyaAllah. Tak bayar hutang dengan bank, bayar cash. Begitulah. Ini ini soalan ini dalam Sunan Abi Daud. Imam Abu Daud ada menyebut tajuk berkenaan penjagaan anak apabila salah seorang ibu bapa memeluk Islam, di mana Abu Daud mengemukakan satu hadis. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah meletakkan anak antara kedua ibu bapa dan membuat keputusan berdasarkan kecenderungan anak tersebut kepada ibu atau bapa. Rasulullah SAW turut berdoa apabila anak tersebut cenderung kepada yang bukan Islam. Harap Maulana dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan hadis ini dengan suasana semasa di mana berlaku perebutan penjagaan anak apabila salah seorang ibu atau bapa yang bukan beragama Islam memeluk agama Islam. Ini satu masalah. Kalau ibu bapa tu berbeza agama, kalau yang sama agama pun Rasulullah buat begini. Rasulullah buat begini. Tapi yang dia buat begini ni bukan semua anak yang sudah dapat membeza, sudah mumayyiz. Dan hadis itu boleh pakai. Yang sudah mumayyiz ni sudah dapat beza lah, mana baik, mana tidak baik, sudah dapat beza. Tidak mesti baligh. Kalau baligh tu cukup umur, kita kata sudah mukallaf. Ini tidak mukallaf lagi, mumayyiz. Kira-kira dalam umur 7-8 tahun, sekitar tu. Jadi dalam keadaan ini, kalau berlaku perebutan, misalnya perceraian, berlaku biasanya begitulah.
Jadi diberi pilihan. Ini di peringkat itu. Di peringkat itu. Kalau sebelum itu ada cara lain lagi. Di peringkat itu diberi pilihan kepada anak. Dan sebenarnya benda ni dia ada kaitan dengan mahkamah Islam. Kalau kes macam ni berlaku, hakim tu kena tengok. Dia kena tengok mana lebih baik daripada dua ibu bapa ni. Walaupun dibagi pilihan, tapi dia kena ambil kira, jangan bagi pilihan gitu saja. Boleh jadi anak ni terpengaruh dengan kemewahan salah seorang daripada ibu bapa dia tu, dia nak kepada yang itulah. Sebab ada macam-macam permainan di rumah dia. Boleh jadi. Jadi kita tak boleh, hakim tak boleh mengambil kira itu saja, kemewahan itu saja. Kena mengambil kira dari segi masa depan agama dia. Jadi kalau dia tu yang seayah walaupun kurang sikit dari segi kemewahan, kekayaannya, mungkin hakim tu perlu mengutamakan ayah dari segi masa depan agama dia. Sebab ibu dia misalnya tak pakai tudung pun tak pakai, tak faham lagi benda-benda macam tu kan. Jadi dia kena ambil kira juga. Tidak kata secara mutlak lebih kepada ibu, tidak. Yang kata lebih kepada ibu tu kalau masa kecil, bawah lagi tu, daripada tu umur setahun kalau kita kata atau 2 tahun. Ketika itu biasanya memang dimenangkan ibu. Itu pun dalam hadis Abu Daud juga dia ada sebut malam tangkihi, selagi kau belum kahwin dengan orang lain. Kalau sudah kahwin, jadi lebih kurang sama ayah dengan ibu. Mungkin anak tu akan terbiak bila dia sudah kahwin, bila dapat anak dengan suami baru. Mungkin tak ada jaminan juga. Dengan sebab itu setengah ulama mengambil kira hadis itu, dia kata selagi ibu tu tidak kahwin. Kalau dia sudah kahwin, lain cerita je, kira-kiranya lebih kurang sama. Tapi kalau dia belum kahwin, umumnya kalau mahkamah mana-mana mahkamah Islam, dia akan menangkan ibu. Sebab anak tu perlu kepada ibu masa tu di peringkat umur tu. Tapi kalau 7 tahun ke atas sudah memayyiz, itu yang diberi pilihan di sini. Diberi pilihan di sini. Pernahlah berlaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak budak tu di tengah. Ini ayah kamu, ini mak kamu. Kamu pilih nak yang mana. Anak tu pilih pegang tangan ibu dia, biar gitu. Itu salah satu cara penyelesaian. Tapi bukan kita mesti terikat begitu selama-lamanya dalam semua keadaan. Tak boleh, tidak begitu. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh cabut undi. Macam-macam cara cabut undi. Dah bertengkar, berkelahi, ni kata dia nak pelihara, ni kata dia nak pelihara. Susah nak bagi macam mana. Jadi dalam keadaan itu ada kalanya dia cabut undi. Itu pun boleh juga. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia doa, mintalah budak ni pergi kepada ayah dia dalam kes ini. Kes apabila berbeza agama. Tadi yang tidak berbeza agama, yang cerai saja misalnya kita kata, ini yang berbeza agama. Tetapi dia berbeza agama pun kalau masih budak lagi, tak apa, boleh dibenarkan dengan ibu dia, boleh. Tidak kata agama Islam ni tak bagi hak semata-mata kerana berbeza agama. Tidak. Berapa banyak dia benarkan dengan ibu dia. Kes di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia benarkan budak tu dengan ibu dia. Tapi sampai satu peringkat, dia perlu ada giliran lah, selama beberapa tahun dengan ibu, lepas itu dengan ayah. Terutamanya bila budak tu agak besar. Sebab apa? Dia lebih memerlukan ayah dalam keadaan itu, untuk menghadapi hidup, untuk belajar macam-macam kemahiran. Biasanya ayah yang dapat berikan itu, bukan ibu. Dan setelah besar, anak tu tidak bergantung dari segi penyusuannya dan lain-lain dengan ibu, tak perlu dah. Jadi yang seeloknya kalau masa kecil tu diutamakan ibu, tapi bila sudah besar, utamakan ayah. Sebab munasabah pun begitu. Sudah berapa lama, berapa tahun dah duduk dengan ibu, dengan ayah pun sepatutnya begitulah. Lepas itu diberi peluang pula kepada ayah. Tapi ini tidak bermakna bila dipisahkan, anak tu tak boleh langsung bertemu. Tidak, itu silap. Cuma macam kita kata beginilah, orang kahwin ramai lah. Orang kahwin ramai itu bukan makna kalau tidak giliran dia tak boleh pergi ke rumah isteri dia. Bukan makna begitu. Tak. Mengikut amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi tiap-tiap hari rumah isteri dia tu semua. Tiap-tiap hari dia pergi, walaupun bukan gilirannya. Cuma yang bezanya, kalau yang giliran tu dia tidur, yang tidak giliran tu dia tidak tidur malam tu. Itu maksudnya. Jadi sama juga di sini. Sama juga di sini.
Jadi di sini kalau anak tu ketika duduk dengan ibu, bukan makna ayah tak boleh pergi tengok, atau tak boleh keluar, tak beri peluang langsung ayah tu nak bawa anak tu keluar. Kalau macam tu sedih lah kan. Sama juga bila duduk dengan ayah, bukan makna siapa tak boleh tengok ibu, siapa tak boleh pergi ke rumah ibu. Tidak gitu. Silap kalau faham gitu. Cuma lebih utama, lebih banyak masa-masa utamanya dengan orang yang ditentukan itu. Itu saja. Jadi hadis ini itulah maksudnya. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada. Apa yang Ustaz Tengah tadi buat dalam bentuk carta, senang sikit faham. Yang mana? Yang tadi dalam Ustaz Tengah. Mutaba'ah apa tadi? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab gini, saya tidak buat benda macam tu kan. Dia makan banyak space tu, dia ambil banyak. Ustaz boleh kata lain. Sebenarnya kalau pakai itu pun boleh, projektor apa semua daripada komputer boleh nampak tu semua, sudah ada semua ni. Cuma kita nak jimat biar tak banyak muka surat tu. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Maulana. Ini kelas akan sambung lepas pukul 2 ni. Iskat Satu senang tadi. Dua senang kita iskat. Lepas tu next kuliah Tak tahu 28 patut masjid dia kuliah lah. tu. Masjid ada program Lepas tu pakai guna sebab patut minggu lepas kan. Tu dia konflik kat situ. Sebab minggu kedua tu kan. Yalah. Minggu kedua dan keempat. So saya dah set masjid minggu kelima buat program. Lepas tu macam mana? Tu dia tak tahu lah tu sebab patut minggu pertama 1 hari bulan 9 tu kan. Tu minggu kedua minggu lepas